Salam sejahtera kepada pensyarah BSS 3073 Kesusastraan Melayu dalam Pembinaan Modal Insan Dr. Rohayati binti Junaidi dan rakan-rakan sekalian. Nama saya Gerald Johannes, bernomor kad metrik di 201810824343. Hari ini akan membuat satu pembentangan tentang tajuk kajian saya, iaitu model pembelajaran robot laser dalam pengajaran mata pelajaran Kesusastraan Melayu Komunikatif dalam kalangan murid tingkatan 4 di Sekolah Menengah Kebangsaan Pingan-Pingan Pintas Negeri Sabah. Seperti yang kita tahu, tugas utama guru adalah untuk memudahkan pembelajaran semua pelajar. Dalam memenuhi tugas tersebut, para guru atau pengajar bukan saja dapat menyediakan suasana pembelajaran yang menarik dan harmonis, tetapi mereka juga hendak ataupun perlu mencipta satu pengajaran yang berkesan. Oleh itu, guru perlu mewujudkan suasana pembelajaran yang dapat merangsang minat pelajar di samping memikirkan keperluan pelajar, iaitu bagaimana untuk memastikan setiap pelajar dapat mengikuti proses PDP dengan baik. Dua pernyataan masalah yang saya kemukakan dalam kajian saya ini, iaitu yang pertama, mengemukakan model pembelajaran robot laser dalam pengajaran drama Enda karya oleh Kemala dalam mata pelajaran Kesusastraan Melayu Komunikatif. Dalam sesi pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran Kesusastraan Melayu Komunikatif, terdapat 4 peringkat atau 4 elemen dalam menjalani proses pengajaran karya sastra drama Enda karya oleh Kemala berdasarkan 2 objektif pengajaran yang telah ditetapkan seperti mana dalam rancangan pengajaran harian atau RPH, iaitu pertama, menyatakan latar masa, latar tempat dan latar masyarakat dalam drama Ena, dan kedua, menguraikan binaan plot dalam drama Ena. 4 peringkat dalam model pembelajaran robot laser atau 4 elemen yang perlu diketahui oleh guru ialah objektif pengajaran, tingkah laku sedia ada, prosedur pengajaran dan penilaian prestasi. Penggunaan model pembelajaran robot laser perlu lengkap keempat-empatnya agar guru dapat melihat perkembangan setiap murid dalam topik yang diajar. Setiap satu peringkat atau elemen dalam model pembelajaran robot laser perlu dirangka aktiviti atau penilaian mengikut kesesuaian dan kebolehan setiap murid di dalam biliknya. Pernyataan masalah yang kedua ialah menganalisis aplikasi penggunaan model pembelajaran robot laser dalam pengajaran drama Ena karya oleh Kemala dalam mata pelajaran Kesusastraan Melayu Komunikatif. Pengajaran mata pelajaran Kesusastraan Melayu Komunikatif tidak boleh diajar secara biasa ataupun secara terus. Apa yang saya maksudkan ialah guru masuk ke kelas dan terus mengajar tanpa melakukan apa-apa perkara atau usaha untuk mewujudkan keseronokan dan suasana pembelajaran yang baik dalam kalangan murid-murid. Kajian yang saya buat ini boleh memberi panduan atau cara bagaimana guru hendak mengaplikasikan model pembelajaran robot laser dalam pengajaran karya drama Ena dalam mata pelajaran Kesusastraan Melayu Komunikatif. Begitu juga untuk topik pengajaran karya sastra yang lain. 3 kepentingan kepada pihak tertentu, iaitu yang pertama, kepentingan kepada penyelidik. Kajian yang saya jalankan ini untuk mengemukakan model pembelajaran robot laser dalam pengajaran drama Ena karya oleh Kemala dalam mata pelajaran Kesusastraan Melayu Komunikatif. Kajian ini juga dijalankan untuk menganalisis aplikasi penggunaan model pembelajaran robot laser dalam pengajaran drama Ena karya oleh Kemala dalam mata pelajaran Kesusastraan Melayu Komunikatif. Kepentingan kedua iaitu kepada pihak pentadbiran fakulti dan universiti, iaitu Fakulti Bahasa dan Komunikasi dan Universiti Pendidikan Sultan Idris. Berdasarkan data-data yang dianalisis daripada kajian yang dijalankan, hasil kajian ini dapat diketahui. Justru itu, hasil kajian ini juga dapat memberi manfaat kepada pihak pentadbiran universiti, para pensyarah dan mana-mana pihak yang terlibat. Kepentingan yang ketiga iaitu kepentingan kepada guru, bakal guru dan pensyarah. Kajian yang saya jalankan ini diharapkan akan dapat memberi kesedaran kepada semua guru dan bakal guru serta pensyarah di Malaysia akan kepentingan pengajaran menggunakan model pembelajaran robot laser. Dari segi skop dan batasan kajian yang saya buat ini hanya menumpukan kepada pengenalan model pembelajaran robot laser dalam pengajaran karya drama Enda oleh Kemala dalam mata pelajaran Kesusastraan Melayu Komunikatif. Selain itu, kajian yang saya jalankan ini juga bagi menganalisis aplikasi penggunaan model pembelajaran robot laser dalam pengajaran karya drama Ena karya oleh Kemala dalam mata pelajaran Kesusastraan Melayu Komunikatif. Kajian ini juga untuk mengenal pasti penambahbaikan yang perlu dibuat oleh guru pada model pembelajaran robot laser dalam pengajaran karya drama Ena karya oleh Kemala dalam mata pelajaran Kesusastraan Melayu Komunikatif. Terdapat 2 kaedah atau 2 metodologi kajian yang saya jalankan untuk menghasilkan
dilakukan dengan menggunakan rujukan perpustakaan bagi mendapatkan maklumat-maklumat berkenaan dengan kajian tentang model pembelajaran robot Glaser yang digunakan dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran pada mata pelajaran khusus sastra Melayu komunikatif, juga untuk mata pelajaran lain. Dan apa yang ditekankan ialah model pembelajaran robot Glaser yang diaplikasikan dalam bilik darjah. Ya, maklumat diperoleh daripada rujukan buku-buku jurnal dan internet. Yang kedua ialah dengan menggunakan soal selidik. Sepanjang waktu aktiviti pengajaran dan pembelajaran, saya akan menggunakan borang pentafsiran murid seperti yang dilampirkan untuk menilai dan mengenal pasti sejauh mana tahap pencapaian dan penguasaan oleh setiap murid dalam topik pengajaran yang akan diajarkan di bilik darjah. Robot Glaser mengemukakan model pengajarannya dengan membahagikan proses pengajaran kepada 4 komponen utama, iaitu objektif pengajaran, pengetahuan sedia pelajar, kaedah mengajar, dan penilaian. Beliau juga menekankan maklum balas pelajar sebagai aspek penting dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Objektif pengajaran harus ditentukan sesuai dengan pengetahuan sedia ada pelajar. Kaedah mengajar juga harus dipilih berdasarkan objektif pengajaran dan pengetahuan sedia ada pelajar. Penilaian harus dijalankan ke atas segala proses pengajaran dengan tujuan untuk mengesan kelemahan agar guru dapat mengubah sesuai proses pengajarannya demi meningkatkan keberkesanan pengajaran pada masa hadapan. Objektif pengajaran merupakan satu pelakon yang hendak dicapai oleh setiap murid setelah mengikuti sesuatu pengajaran. Ia merupakan pernyataan tentang perlakuan murid yang dapat diperhatikan dan dapat diukur setelah langkah pengajaran dijalankan. Pernyataan yang jelas tentang perlakuan murid yang hendak dicapai membolehkan guru merancang langkah-langkah pengajaran dan membuat penilaian ke atas keberkesanan pengajarannya. Jadi dalam objektif pengajaran ini telah ditetapkan 2, yaitu pertama menyatakan latar masa, latar tempat, dan latar masyarakat dalam drama ENA dan menguraikan binaan plot dalam drama ENA. Tingkah laku sedia ada merujuk kepada pengetahuan, kemahiran atau sikap yang sudah ada pada seseorang murid. Penentuan tingkah laku sedia ada murid membolehkan guru menilai sama ada objektif yang telah dirancang itu sesuai atau tidak. Sesuatu pembelajaran baru akan menjadi lebih bermakna sekiranya dikaitkan dengan pengalaman sedia ada murid, kebolehan serta minat mereka. Dalam pengajaran ini, murid telah membaca dan mengetahui jalan cerita atau plot cerita drama ENA sebelum memulakan pengajaran berkenaan topik karya sastra ini. Prosedur pengajaran berbeza mengikut objektif pengajaran yang hendak dicapai. Bahan pengajaran dan alat bantu mengajar dipilih supaya sesuai dengan objektif pengajaran. Kaedah mengajar yang sesuai hendaklah dirancang supaya isi pelajaran dapat disampaikan dengan berkesan. Dalam sesi PDP ini, dijalankan secara atas talian melalui platform Google Meet. Bahan pengajaran pula adalah buku teks, manakala alat bantu mengajar ialah Padlet dan WordWorld sebagai alat pentaksiran murid. Pada peringkat ini, pemerhatian dan ujian-ujian dijalankan untuk menyemak setakat mana murid telah mencapai objektif pengajaran. Kekuatan model Glaser ini boleh dijadikan panduan asas bagi guru dalam tugas mengajarnya. Walau bagaimanapun, model ini boleh menjadi lebih bermakna sekiranya ditambah dengan unsur interaksi guru-murid dan langkah-langkah pemulihan sekiranya perlu bagi murid-murid tertentu. Bagi penilaian prestasi ini, penilaian yang diberikan oleh guru kepada murid ialah kerja rumah sebagai latihan pengukuhan kepada murid untuk melihat penguasaan murid terhadap topik drama ENA. Dalam kelas tingkatan 4 dinamik terdiri daripada 35 orang murid yang terdiri daripada 12 orang pelajar lelaki dan 23 orang pelajar perempuan. Pengajaran karya yang digunakan dalam sesi PDP ini ialah drama ENA Antologi Kubentang Selai Petak. Untuk memastikan setiap murid dalam kelas tingkatan 4 dinamik aktif sepanjang waktu PDP, penyediaan borang pentaksiran bilik darjah disediakan oleh guru untuk melihat sendiri sejauh manakah kefahaman dan penguasaan setiap murid terhadap topik yang diajarnya. Selain itu, penyediaan rubrik penilaian juga dibuat sebagai panduan untuk menilai bagi pentaksiran bilik darjah oleh setiap murid. Penambahbaikan pada model pembelajaran robot Glaser ini, cara pengajaran guru boleh ditingkatkan lagi dengan lebih baik dan teratur supaya murid berasa sangat seronok untuk mengikuti pengajaran seterusnya. Apa yang kita dapat melalui kajian saya ini? Penggunaan model pembelajaran robot Glaser dalam pengajaran dan pembelajaran terutama dalam mata pelajaran kesusastraan Melayu komunikatif sangat relevan dan amat penting bagi memastikan pembelajaran tersebut dikuasai dengan baik dan mudah difahami.
ini membuktikan melalui borang pentafsiran murid yang dilakukan sepanjang waktu proses tersebut. Bergantung pada kandungan pembelajaran yang diajarkan di bilik darjah, penggunaan model, teknik maupun kaedah dalam proses pengajaran dan pembelajaran amat penting sekali agar sesuatu kemahiran itu dapat dicapai dan digarap dengan baik dan sistematis.